Presiden PAS patut cakap di hadapan cermin. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022 yang dikeluarkan Transparency International TI terus jatuh untuk 3 tahun berturut-turut dengan mata 47 daripada 100. Pada tahun lalu, kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dianggotai UMNO BN Bersatu PAS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini pada tahun 2019, Malaysia mendapat skor 53 mata. Dalam era Tan Sri Mahyadin Mak Yassin iaitu tahun 2020, skor CPI Malaysia 51 mata, kemudian merosot kepada 48 mata pada tahun 2021. Skor CPI kosong menunjukkan sangat korup dan 100 sangat bersih. Menurut TI, penurunan ketara Malaysia secara statistik menunjukkan bahawa Malaysia masih perlu perjuangan yang berterusan dengan rasuah berskala besar. Walaupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah dihantar ke penjara pada tahun 2022, namun ini tidak merangkumi tahap penuh rasuah di peringkat tertinggi di negara ini. Pada bulan Disember, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka siasatan baharu ke atas Perdana Menteri lain yang didakwa menyeleweng lebih hampir 600 bilion ringgit dana kerajaan semasa penggal pemerintahannya. TI menegur Perdana Menteri semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjanji untuk membersihkan Malaysia daripada rasuah tetapi sebagai sebahagian daripada usaha untuk menstabilkan kerajaan perpaduannya melantik timbalan Perdana Menteri yang terpalit dengan beberapa dakwaan rasuah terhadapnya yang berpotensi mengundang risiko rasuah baharu. Dalam 2 kerajaan yang lalu, PAS merupakan sebahagian daripada Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Malangnya Perikatan Nasional gagal untuk membentuk kerajaan baharu selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Sejak itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak berhenti-henti meracau dan mengaitkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim daripada digelar sebagai di luar tabi'i sehingga ke konsep Malaysia Madani yang dianjurkan oleh Perdana Menteri ke-10 itu. Dalam hubungan ini, pengarang portal Harapan Daily, Arif Atan, melontar soalan yang menarik. 4 negeri dikuasai PAS sudah madani. PAS tanpa perlu berdolak dalik mesti membuktikan konsep madani diterjemahkan terlebih dahulu secara menyeluruh dalam dasar pentadbiran di 4 negeri yang dikuasainya. Kata Arif, dalam rencananya, Kelantan yang dikuasai PAS sejak lebih 30 tahun sepatutnya muncul menjadi negeri paling madani dari segi kebersihan fizikal hingga hal membabitkan tata kelola negeri. Namun yang madani kereta rasmi pimpinan negeri dengan hanya kereta jenama Mercedes-Benz yang dibeli tak kala masih gagal mengatasi masalah bekalan air bersih yang kos projeknya sudah melambung kepada 7 bilion ringgit sindirnya. Kata Arif ketika Abdul Hadi menegaskan bahawa acuan madani yang berbeza daripada petunjuk Allah dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menemui kegagalan yang sama seperti tamadun sebelumnya. Beliau mungkin lupa tentang perbuatan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Reaksi Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming berhubung isu khidmat pakar runding dari Lembaga Pembangunan dan Perumahan Singapura HDB nyata bercanggah dengan proses tarbiyah Rabbaniyah Imaniyah yang ditekankan oleh Hadi. Bagaimana sangkaan buruk terhadap seorang menteri yang cuba melestarikan perumahan rakyat boleh berlaku jika Sanusi memiliki kepimpinan yang beriman, berilmu dan berakhlak seperti disebut dalam minda Presiden PAS itu, bidasnya. Menurut Arif, tidak keterlaluan dikatakan PAS sebenarnya sangat tidak madani, jauh sekali menghayati perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam Al-Quran serta mencontohi keteguhan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tindakan PAS bahkan pendirian Abdul Hadi sendiri sebelum ini telah mengikut madani acuan Allah semasa parti terpaling Islam itu menduduki Kerajaan Perikatan Nasional apabila kekerapan cabutan khas nombor ramalan dinaikkan kepada 22 kali setahun? Umum juga sudah maklum wakil rakyat mana paling corok kehadiran di Dewan Rakyat tahun lalu ketika Abdul Hadi mengingatkan umat bahawa penyakit termasuk salah takbir urus dan tidak berintegriti boleh diubati mengikut peta jalan atau roadmap berpandukan Al-Quran yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidakkah sikap culas menjalankan tanggungjawab walaupun dibayar gaji dan elang berbelas ribu ringgit sebulan itu madani mengikut acuan Allah? Tempelak pengarang yang berbakat itu. Beliau mengingatkan bahawa PAS boleh bersembang mengenai masyarakat dan negara madani yang syarat dengan petikan ayat dan terjemahan Al-Quran. Tetapi jangan koyak apabila ia hanya menguatkan lagi gelarannya sebagai parti penunggang agama.
tiadanya tekad politik PAS sebelum ini untuk menerapkan nilai-nilai madani ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan PN serta sekarang di Terengganu, Perlis dan Kedah, lebih-lebih lagi di Kelantan, sepatutnya mengecewakan penyokong parti tersebut. Namun, nampaknya rata-rata pemimpin PAS selesa untuk terus bersikap seperti ayam berkokok berderai-derai tetapi ekor bergelumang tahi, sindir beliau. Untuk rekod, sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan telah menurunkan cabutan khas nombor ramalan itu kepada 8 kali. Tetapi kenapa Kerajaan Perikatan Nasional menaikkan semula kepada 22 kali setahun? Adakah hendak memberi pampasan kepada syarikat judi berkenaan? Kabarnya ada 3 buah kerana kehilangan pendapatan di peringkat negeri setelah Kerajaan PAS menutup premis judi mereka. Setelah berjaya mengambil alih Putrajaya, Kerajaan Perpaduan yang di dalamnya ada DAP telah menurunkan semula kekerapan cabutan khas nombor ramalan itu kepada 8 kali. DAP yang kononnya komunis dan anti-Islam tidak membantah pun. Kejatuhan indeks persepsi rasuah yang baru diterbitkan jelas menunjukkan kerajaan yang disertai PAS sangat tidak madani. Ini kerana Islam menentang rasuah. Tuan Guru Abdul Hadi patut bercakap di hadapan cermin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati